Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran. Pada hari yang mulia ini, pada hari yang berbahagia ini, penghulu segala hari, alhamdulillah, Allah masih memberikan kita ruang, Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita waktu untuk kita bangkit pada hari ini. Untuk kita bangkit pada hari ini, untuk kita terus mengabdikan diri kita kepadanya, untuk kita terus beribadah, untuk kita terus sujud kepadanya, melakukan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang. InsyaAllah semoga dari hari ke hari Allah menjadikan kita manusia, Allah menjadikan kita hamba, Allah menjadikan kita mukmin dan muslim yang lebih baik dan lebih baik insya-Allah. Alhamdulillah,
Jadi bertemu juga kita pada hari ini adalah untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan-jalan Al-Quran, melalui kalam-kalamnya, untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim, untuk kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita, memahami macam mana cara bacaan Al-Quran yang betul supaya apa? Supaya dengan membaca Al-Quran yang betul, ada keberkatannya di situ, ada pahalanya di situ, ada kebaikannya di situ untuk kita dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, seperti yang sahabat-sahabat semua boleh lihat pada skrin telefon masing-masing, hari ini kita bertemu adalah untuk kita sama-sama mengupas, untuk kita sama-sama mempelajari untuk muka surat 545, pengakhiran kepada surah Al-Mujadilah ayat 22, dan kita akan masuk surah yang baru iaitu surah Al-Harsh ayat 1 sehingga ayat 3. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua, tanpa kita melengahkan masa lagi, marilah bersama-sama kita buka majlis ilmu kita pada hari ini, pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah insya-Allah sahabat-sahabat semua diharapkan dah bersedia dengan Al-Quran masing-masing dan ambil pensel untuk catatkan, untuk tandakan poin-poin penting yang akan kita sama-sama belajar pada hari ini. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk bantu share live kita pada petang ini. InsyaAllah semoga manfaatnya kita dapat kongsikan bersama-sama dengan yang lain. Ajak ahli keluarga, ajak anak-anak, ajak ibu bapa, ajak adik-beradik, ajak saudara mara, ajak kawan-kawan untuk kita sama-sama belajar pada petang ini. InsyaAllah tak lama. InsyaAllah tak lama, lebih kurang 1 jam sahaja. Kita luangkan masa kita dengan Al-Quran. Semoga Allah memberikan kefahaman. Semoga Allah mempermudahkan pembelajaran kita pada hari ini. Allah menjauhkan daripada sebarang masalah-masalah yang tidak diinginilah insyaAllah. Muka surat 545. Kita mulakan dengan lafaz isti'adzah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Baik, tuan-tuan dan puan, tengok kepada permulaan ayat untuk muka surat pada hari ini. Daripada la tajidu nak sampaikan ke ashiratahum sangat-sangat panjang. Walaupun ada orang kalau boleh cakap, Ustaz, saya kalau setakat 2-3 baris ni tak ada hal Ustaz. Saya boleh satu nafas, memang nafas saya panjang. Betul. Tetapi cuba kita tengok baik-baik dekat sini. Daripada la tajidu sampai baris yang kedua masih tak ada waqaf. Baris yang ketiga baru ada waqaf dekat sini, huruf jim kecil, waqaf jaiz. Ashiratahum. Cuba tengok.
Dekat sini dah ada ombak rindu. Dekat sini dah ada ombak rindu. Dekat sini dah ada ombak rindu. Dekat sini ada lagi. Sini ada lagi. Dia dekat-dekat. Dia dekat-dekat. Jadinya tuan-tuan dan puan, bukannya saya tak percaya yang tuan-tuan dan puan boleh baca satu nafas. Saya percaya ada orang yang memang nafasnya panjang. Tapi takut harkatnya tu tak cukup. Takut harkatnya tak cukup. Nak satu nafas punya pasal, yang 6 harkat jadi 4 contoh. Yang 4 harkat jadi 3, jadi 2. So, tuan-tuan dan puan, selalu saya cakap, sebelum kita mulakan bacaan kita scan dulu. Sebelum kita mulakan bacaan kita scan dulu, tengok dekat mana agak-agak tempat yang boleh berhenti. Okay, jangan tiba-tiba baca je, terus baca, lepas tu tengah-tengah, dah tak tahu nak berhenti kat mana, sangkut. Tak nak lah, banyak kali dah saya bagi tahu tips ni kan. Okay, itu yang paling utamalah. Jangan mencuri-curi nafas dalam bacaan Al-Quran. Baik, jom kita tengok. La tajidu. La panjang 2 harkat. La tajidu. Ta di sini titiknya di atas 2. Jangan baca la yajidu. Jangan baca la yajidu. Ini huruf ta. La tajidu. La tajidu qawmai. Qaw bukan kau. Benda ni pun dah banyak kali dah. Beribu kali dah saya rasa. Saya bagi tahu. Jangan kau. Tetapi qaw. Kalau kau dah jadi huruf kaf. Kaf di atas ka. Matikan waw jadi kau. Nampak? Itu ka. Tetapi ini bukan huruf kaf. Ini huruf qaf. Qaf bulat. Qaw. La tajidu qaw. Okay. Take note dekat situ. Inilah antara kesalahan yang selalu orang tak perasan. Selagi tak ditegur, selagi itulah tak perasan. Percayalah cakap saya. Sebab memang benda ni orang cakap dah keras lah. Lidahnya dah keras. Daripada kecil baca macam tu. Kau. Alam yarau. Sama juga macam tu. Bukan yarau. Alam yarau. Ini pun sama. Kau bukan kau. Okay. Qawmayu. Tanwin bertemu dengan huruf ya. Idgham ma'al gunnah. Jumpa dengan huruf ya. Tak payah pening-pening. Tak payah fikir banyak-banyak. Jumpa dengan huruf ya. Tanwin jumpa dengan huruf ya. Terus kita senyum sahaja. Terus kita senyum. Rapat pula. Terus kita senyum. Dengungkan 2 harkat lah. Jangan pula senyum tapi tak dengung. Tak guna juga. Tujuan saya suruh senyum tu adalah supaya kita dapat dengungkan betul-betul. Qawmayu. Jangan qawmayu. Dengung tapi tak masuk. Qawmayu minu. Tak nak. Dia bukan macam tu. Dia qawmayu minu. Nampak? Beza kan bunyi dia tak sama. Yu'minuna billah. Billah bukan billah, tak ada. Billah nipis Billahi wal yaumil akhir. Panjang. Sebab apa? Sebab hamzahnya duduk dekat celah-celah. Apabila hamzahnya duduk dekat celah-celah ataupun di tengah-tengah, maka kita baca dengan panjang 2 harakat lah. Jangan pendek. Yaumil akhir. Salah. Yaumil akhir. Kalau berhenti, khir. Macam itulah, pendek je. Akhir. Kalau tak sampai nafas lah. Okay, berhenti. Kalau sambung, akhiri wa akhiri. Jangan pula kalau sambung, ri ni jadi ro, jadi ru. Akhiro, akhiru. Tak nak. Baris, jangan sampai tersalah. Baris jangan sampai tersalah. Tak ada kompromi dah. Kalau salah tak boleh. Kena baca baris betul-betul. Akhiri. Okay. Yuwat. Jangan yawat. Jangan yawat. Ya baris depan. Yuwat. Duna.
Apa hukumnya di sini? Ada ombak rindu panjang, kemudian ada sabdu selepasnya. Ini kita panggil dengan mad lazim kalimi mustaqqal. Mad lazim kalimi mustaqqal. Mad lazim kena baca berapa harakat? Mad lazim kena baca 6 harakat. Kemudian kenapa dia mustaqqal? Kenapa dia berat? Kenapa dia berat? Sebab dia ada sabdu. Yuwaduna. Jangan yuwaduna man haddallah. Tak boleh. Panjang tu memang cantik dah 6 harakat. Tapi tak lekat pula. Tak boleh lah. Dia kena lekat. Yuwaduna man haddallah. Boleh? Mak lazim kalimi mustaqqal. Duna man. Nun mati izhar halki. Matikan dengan jelas dan terang. Hadda. Sama macam ni. Sama sebiji. Okey, 6 harakat ha, kemudian lekatkan dekat dal lah. Mak lazim kalimi mustaqqal. Haddallaha wa rasulah. Dallaha, jangan baca dallahu, dallahi, tak nak. Dallaha. Dallaha wa rasulah. Lah, bukan wa rasuluh. Salah. Wa rasulah. Kalau berhenti, wa rasulah. Pendek je. Kalau sambung, wa rasulahu walau. Hu-nya yang panjang. Hu-nya yang panjang 2 harakat lah. Kat sini ada waw kecil. Maksilah qasirah. Kalau sambung. Kalau berhenti, wa rasulah. Cukup. Walau kanu aba'ahum. Walau kanu nu 4 ataupun 5 harakat. Mad jaiz munfasil. 2 harakat. 2 harakat. Mad badal. Ba panjang 4 ataupun 5 harakat. Mad wajib muttasil. Ahum. Mim yang bertanda mati izharus syafawi. Tak kisahlah dia bertemu huruf apa pun selepasnya, asalkan dia mim yang ada tanda mati, asalkan dia mim yang ada tanda sukun, itulah izharus syafawi. Aba'ahum au abna. Lantunkan huruf ba mati, qalqalah sughra. Jangan au abna, tak nak, salah. Au abna, kan tak sama, sangat-sangat tak sama, sangat-sangat berbeza. Au abnaahum, na panjang. Okey, na panjang di sini, mak wajib mutasil sekali lagi. Au abnaahum au ikhwanahum. Wanahum, wa panjang, ada alif kecil 2 harakat. Ikhwanahum, jangan baca ikhwanuhum. Ikhwanahum, nun baris atas na. Nahum, mim mati izhar syafawi. Au ashiratahum. Hum sekali lagi izhar syafawi. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Ulaika, tak perlu baca panjang. Ula, salah. Tak perlu baca panjang. Kenapa? Sebab walaupun ini ada huruf mad, tetapi apabila atasnya ada tanda bulat di sini, automatik dia bukan huruf mad. Saya selalu cakap, huruf mad ni apa dia? Huruf mad ni adalah alif kosong
Waw kosong, ya kosong. Kosong tu maksudnya apa? Maksudnya tidak apa, tak ada apa-apa tanda, tak ada apa-apa baris lah. Itu maksud saya kosong. Tetapi apabila atasnya ada tanda bulat, dia dah bukan huruf mat lah. So kalau bukan huruf mat, tak payah baca panjang. Senang je logik dia. Logik dia macam itulah. Okey. Ulaika la, ada orang buat rindu di sini baca dengan panjang 4 atau 5 harakat mad wajib muttasil. Ulaika kataba fi, ika kataba fi, ulaika kataba fi. Nampak tak macam mana rentak dia, panjang pendek dia macam mana? Jangan baca ulaika kataba fi. Wah, senang-senang je tukar-tukar Ulaika kataba fi. Dah pendek semua, dekat fi ni baru panjang semula, 2 harakat mad asli. Qulubihimul imana, 2 harakat, 2 harakat, nawa ayyad, tekankan ya ada sabdu, wa ayyadahu biru. Mim kosong bertemu dengan ba, ikhfa syafawi, dengungkan 2 harakat. Biruhim min. Tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu, idgham ma'al ghunnah, jumpa dengan mim sabdu, terus rapatkan bibir, dengungkan dengan 2 harakat. Terus rapatkan bibir, dengungkan dengan 2 harakat. Him, H-I-M, him. Biruhim min. Min. Macam mana cara kita nak berhenti dekat sini? Matikan dekat nun, kemudian ada mati dekat huruf ha sikit. Jangan berhenti dekat nun je. Biruhim min. Min, itu yang salah tu. Tak boleh, dia kena ada, kalau kita eja dia dalam rumi lah kan. Dia bukan M-I-N je. Dia M-I-N-H. Ada H sikit je kat belakang. Biruhim min. 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 Macam tu. Min. Min. Bukan biruhim min. Tak boleh macam tu. Tapi kalau dah tak boleh sangat, buat try banyak kali pun tetap tak jadi juga, sambunglah, tak ada masalah. Sambung sikit lagi. Biruhim minhu wa yudkhiluhum. Berhenti sampai sini. Lepas tu ambil balik. Wa yudkhiluhum jannah. Macam tu caranya. Itu kita panggil antara trik-trik lah. Trik ataupun tips-tips yang boleh kita buat dalam bacaan Al-Quran kita lah, untuk kita mengelakkan kesalahan. Okey. Rasa-rasa tak boleh bunyikan dengan betul kat sini, jangan paksa-paksa. Ambil sikit sampai sini, lepas tu ulang balik kat sini. Itu cara dia. Baik. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Wa yudkhiluhum, huruf ya, wa yud, huruf dal mati, qalqalah sughra, tak nak. Wa yudkhiluhum, tak nak. Wa yud, lantunkan, qalqalah sughra. Wa yudkhiluhum jannatin. Jannah, nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan 2 harakat. Kemudian na, ada alif kecil, 2 harakat mad asli. Jannatin tajri, tanwin tak selari bertemu dengan ta, ikhfa hakiki, dengungkan 2 harakat. Tajri, taj, lantunkan qalqalah sughra. Tajri min tah, nun kosong bertemu dengan ta, ikhfa hakiki, dengungkan 2 harakat, ikhfa hakiki. Lidah jangan sampai naik ke langit. Jangan sampai bersentuhan. Biarkan dia terapung di tengah-tengah. Min tah.
tahtihal anharu. An, nun mati, izhar halki, jelas dan terang. Anharu khalidina fiha. Radiyallahu anhum wa radu anh. Radiyallahu. Jangan baca radillah pula. Ada ya ni Bukannya mentang-mentang ya ni tak ada titik, terus kita cakap, oh ni ya ni tak hidup ni sebab dia tak ada titik. Bukan. Ya dia ada banyak jenis. Satu dia ada titik, dua macam biasa dekat bawah. Satu lagi memang dia tak ada titik macam ni. Satu lagi dia kepala dia je. Macam huruf dal terbalik tu kan. Itu pun ya juga tu. Dia nak tahu huruf ya ni dia hidup ke tak hidup ke, kita tengok baris lah. Kalau ada baris, dia hidup. Kalau tak ada baris, dia mati. Bukan ikut dia ada titik ke tak ada titik ke kan. Kat sini baca rodillah. Kenapa baca rodillah? Ni ustaz, ya ni tak ada ni sebab dia tak ada titik. Bukanlah, salah. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Ya-nya kat sini hidup lah. Okay. Tak kisah dia ada titik ke tak ada titik ke. Tengok baris. Dia ada baris atas, maka dia hidup lah. Ya, baris atasnya ya lah. Radiyallah. Boleh faham tuan-tuan dan puan? Radiyallahu anhum. An, nun mati, izhar halki. Hum, mim mati, izhar syafawi. Dua-dua izhar. Dua-dua matikan dengan jelas, matikan dengan terang. Radiyallahu anhum wa radu anh. Sama macam tadi. Matikan nun, matikan ha juga. Macam tadi ni, min, an. Macam tu. Bukan wa radu an. Bukan an je macam tu. Ada macam sikit je lah. Janganlah pula lebih-lebih. An. Nak bunyikan ha macam pasal lah. Tak ada. Dia sikit je. Wa radu an. Okay. Sikit je. Tak boleh juga bunyi. Sambung sikit lagi. Wa radu anhu ulaik. Kau tu ambil balik. Ulaika hizbullah. Itu dia. Cara-cara dia macam mana kita nak baca dengan lebih mudah lah pada kita lah. Untuk kita lah. Baik. Ulaika la mad wajib muttasil 4 ataupun 5 harokat. Ulaika hizbullah. Hizbullah bukan hizballah. Ba baris depan. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ala, jangan baca Allah. Jangan baca Allah. Tak boleh. Allah ada maksud dia yang tersendiri. Tak boleh. Sini bukan Allah. Sini ala sahaja. Ala. La baca berapa harakat tuan-tuan puan? La baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Mad jaiz munfasil. Ala inna. Nun sabdu wajibul gunnah. Dengungkan 2 harakat. Inna hizballah. Nampak? Yang ni tadi hizbullah. Ini hizballah. Okay, sebab tu saya cakap jangan sampai tersalah baris. Ada sebab kenapa dia baris depan, kenapa dia baris atas, kenapa baris bawah. Penggunaan ayat tu, penggunaan perkataan baris tu memainkan peranan dekat dia punya maksud, dekat dia punya tafsir dia. So tak boleh salah. Ada undang-undang dia Al-Quran ni, ada dia punya kaedah, ada peraturan dia. Sebab itulah ada baris. Dulu Al-Quran keluar mula-mula tak ada baris. Ada tulisan sahaja. Lepas tu barulah dibariskan. Kenapa dibariskan? Sebab ada maksud-maksud dia yang tersendirilah. Kalau baris atas, dia jadi apa? Baris depan, dia jadi apa? Baris bawah, dia jadi apa? BM pun kita belajar macam tu. BI pun kita belajar macam tu. Arab pun ada macam tu juga. Okay. Hizballahi humul muflihun. Ha pedas. Betul lah. Ha pedas. Kemudian hun. Dibaca dengan panjang lah. 2 atau 4 ataupun 6 harakat. Baik, kita belum habis lagi. Okay, belum habis lagi. Baru habis surah Al-Mujadilah. Kita nak masuk surah yang baru iaitu surah Al-Harsh.
Baik, kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, surah Al-Hash. Okey, baik. Sebelum kita masuk surah yang baru, kita sambung pengajian kita ni. Selamat datang saya nak ucapkan kepada yang baru saja masuk, baru saja join. Siapa-siapa yang masih baru saja terjumpa page Fatihah baru pertama kali, okey, sila tekan butang like, sila tekan butang follow, sila tekan butang loceng, tanda sahabat-sahabat semua support pengajian kita di sini insya-Allah. Dan sahabat-sahabat semua, kepada yang tidak tahu, okey, kita adakan live kita pada setiap hari Isnin bawa sampai ke hari Ahad. Hari Isnin semula bawa hari Ahad, Isnin semula. Setiap hari kita ada jalankan live kita macam biasa. Okey, bukan live kita yang hari ni bukan live kita yang pukul 3 petang sahaja. Kita ada live pada waktu yang lain juga. Okey. Pada jam 10 pagi kita ada tilawah interaktif bersama Ustaz Izwan. Pada jam 10 pagi, okey. Kemudian pada jam 2 petang tilawah interaktif lagi dengan Ustaz Izwan. Kemudian pukul 3 petang satu hari satu muka surat Al-Quran dengan saya. Macam ni lah hari ni kan, program yang macam ni. Kemudian jam 9 malam sekali lagi tilawah interaktif bersama dengan Ustaz Izwan. Jam 7 pagi esoknya ulangan untuk live satu hari satu muka surat Al-Quran pada pukul 3 petang. Inilah. So benda ni berjalan setiap hari. Semua siaran ni, semua rancangan ataupun program yang kita siarkan ni boleh tengok dekat mana? Dekat page kita ni lah, page Fatihah ni. Sebab tu saya cakap, siapa-siapa yang masih belum tekan butang follow, tekan butang follow, tekan butang loceng supaya tak terlepas. Kalau kita ada buat live ke apa ke, ada post apa-apa ke, nanti ada dapat notification dekat Facebook kita lah. Itu tujuan dia, tekan butang loceng tu. Baik. Dan kepada sesiapa yang baru saja terjumpa dengan page Fatihah ni, kami di sini menyediakan khidmat untuk mengajarkan ilmu Al-Quran kepada sahabat-sahabat semua dari asas sampai mahir. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan tak tahu jangan ingat kita punya program kita ni yang live ni sahaja. Tak, dia sebenarnya bukan macam tu. Yang live ni memang kita buat sampingan. Sebenarnya live ni sampingan jangan ingat live ni yang utama. Live ni sampingan sahaja untuk kita orang cakap apa, penuh-penuhkan masa untuk kita cari masa nak belajar Al-Quran. Dia sampingan sahaja, okey. Sebab itulah semua orang boleh tengok. Yang dah jadi ahli boleh tengok, yang tak jadi ahli pun boleh tengok. Tetapi special yang kita berikan kepada yang jadi ahli sahaja, bukan sahaja dapat tengok live, kita bagi dia buku, kita bagi dia modul, okey. 2 buah buku kita akan berikan kepada siapa-siapa yang jadi ahli, okey. Nak dapatkan buku-buku ini, tuan-tuan dan puan, kena jadi ahli cepat Quran. Nak jadi ahli cepat Quran, tak ada yuran ahli, tak ada perlu bayar yuran keahlian bulan-bulan. Okey? Nak jadi ahli kena bayar bulan-bulan, RM50, RM100 bayar bulan-bulan. Tidak ada. Nak jadi ahli, bayar sekali sahaja seumur hidup. Berapa nak bayar? RM280. Bayar sekali je. Lepas dah bayar 280, kita dah bagi buku, kita dah bagi nota, kita dah bagi latihan, kita dah bagi video dan sebagainya. Ada nak kena bayar lagi ke? Tidak ada. Cukuplah sekali je bayar masa pendaftaran 280. Lepas tu belajarlah sampai bila-bila. Banyak yang kami akan bagi sebagai ahli cepat Quran. Lagi-lagi sekarang ni tengah ada promosi. Kalau selalu siapa-siapa jadi ahli 280, kami bagi buku, bagi video, bagi nota, bagi latihan je kan. Tetapi sekarang ni, sesiapa yang daftar jadi ahli cepat Quran bersempena dengan akhir tahun ni, kami akan berikan roda tajwid ini, kami akan selitkan sekali dalam postage nanti secara percuma sahaja. Roda tajwid ni kalau harga asing adalah RM30. Tetapi kalau siapa-siapa yang daftar pada hari ini, kami nak 3 orang yang terawal sahaja. 3 orang yang terawal sahaja yang daftar pada hari ini,
kami akan berikan roda tajwid ini secara percuma sahaja. Secara percuma sahaja. Nampak tak? Okey. Sangat-sangat kita perlukan roda tajwid ni dalam kita mempelajari ilmu tajwid. Dia akan mempermudahkan lagi lah. Sebab kita akan praktikkan benda ni dalam bacaan kita. Okey. Siapa-siapa yang dah jadi ahli, kalau yang tak beli lagi, nak beli RM30. Yang belum jadi ahli, siapa-siapa nak jadi ahli, kami bagi percuma sahaja benda ni. Macam mana caranya nak jadi ahli? Nampak nombor telefon dekat sebelah saya ni. Okey. Nombor telefon dekat sebelah saya yang saya keluarkan warna hitam ni kan. Sila simpan nombor telefon ni, kemudian WhatsApp saja bagi tahu berminat untuk jadi ahli. Okey? Ada apa-apa urusan pun boleh WhatsApp nombor dekat sebelah saya ni, bagi tahu nak jadi ahli. Bagi tahu nak jadi ahli. Okey? Alright. Baik, insya-Allah kita nak sambung bacaan kita surah Al-Harsh ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillah. Sabbaha lillah. Jangan baca sabbahallah. Aduh, tak nampak lah Ustaz, ada lam baris bawah ni. Tengok baik-baik. Ada lam baris bawah dekat sini. Sabbaha lillahi ma fis samawati. Ma dua harakat. Wa dua harakat. Okey, kedua-duanya mad asli. Ti wa ma fil ard. Tuan-tuan dan puan, tengok baik-baik kat sini ada ma tau. Jangan sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Ada ayat yang memang samawati wal ard. Ada ayat yang samawati wa ma fil ard. Ada ma je dekat situ dah berubah maksud dia. Ada ma je dekat situ dah berubah maksud dia. So, jaga-jaga dekat sini, jangan baca fis samawati wal ard. Tak boleh, salah. Samawati wa ma fil ard. Contoh. Baik. Wa huwal azizul hakim. Hakim. Kim mad arid disukun lah. Baca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Baik, selesai ayat yang pertama. Ayat yang kedua agak panjang. Bukan agak panjang, memang panjang pun. Tak apa, kita potong-potong ayat yang kedua ni. Bismillah. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr. Huwallazi Tuan-tuan dan puan, antara kesalahan yang selalunya berlaku dan mungkin orang tak perasan, tak tahulah tak perasan ke ataupun dah terbiasa ke kan. Mad jaiz munfasil baca dengan 2 harakat. Huwallazi akhrajal. Kadang-kadang saya tengok bila saya dengar dia baca, dia bukan baca laju pun, baca dia biasa je, tapi memang dekat panjang-panjang ni dia baca 2 harakat je. Huwallazi akhrajal. Tak boleh. Kalaulah dekat sini kita baca 2 harakat, apa guna? Apa function ada ombak rindu dekat atas ni? Baiklah dia tak payah letak. Baiklah dia buang je. Semua ombak rindu dia buang. Semua baca 2 harakat. Sebab itulah dia letak ombak rindu. Nak membezakan yang situ kena baca 4 ataupun 5 harakat. Yang tak ada kita baca 2 harakat. Okey? Jangan samakan je semua. Huwallazi. Panjangkan dia 4 ataupun 5 harakat. Tak lama-lama pun. Bukan suruh 14 harakat, 15 harakat, 50 harakat. Bukan. 4 ataupun 5 harakat je. Sikit je. Huwallazi akhrajal. Itu je. Macam tu je. Okay. Akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min. Bukan min. Min dia. Min dia. Bukan. Min dia. Macam tu.
Nun kosong bertemu dengan dal ikhfa, ikhfa hakiki. Dengungkan dua harakat. Min diyarihim li awwalil hasyr. Tuan-tuan dan puan, dengar sekali lagi saya baca. Dengar baik-baik. Li awwalil hasyr. Nampak tak? Dia bukannya habis dekat shin je. Li awwalil hasyr. Tak boleh macam tu. Ada ra sikit dekat ujung. Li awwalil hasyr. Sama macam surah yang biasa kita baca, surah Al-Asr. Wal Asr. Nampak tak ejaan dia? Ain, sod, ra. Bukannya ain, sod je. Wal Asr. Innal insana lafi khus. Bukan macam tu, salah. Okay? Ada ra dekat hujung dia kan? Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Macam tu sikit. Sama macam ni. Hasyr. Hasyr. Ada sikit kat situ. Saya tak boleh ustaz. Saya dah cuba memang tak jadi. Sambung lagi. Hasyri ma dhanantum. Habiskan dekat tum ni. Kalau sambung sini, sampai sini, sampailah. Kalau tak sampai, dhanantum. Lepas tu, sambung balik, ambil balik. Ma dhanantum. Macam tu. Okey, boleh? Baik. Ma dhanantum ay yakhruju. Ma dhanantum. Bukannya ma dhanantum. Ma dhanantum. Ataupun kalau kita baca, apa panggil kalau kita baca dengung sekalipun, tapi masih juga kita lekatkan, kita sentuhkan lidah ke langit, tetap juga salah. Ma dhanantum. Salah juga. Dengunglah dua harakat pun, tetap juga salah. Tak boleh. Ma dhanantum. Nampak? Bunyi dia kan tak sama kan? Berbeza. Nun kosong bertemu dengan ta, ikhfa hakiki, dengung dua harakat. Ma dhanantum ay yakhruju. Nun kosong bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah. Jumpa dengan ya nak kena buat apa? Kena senyum. Ay yakhruju. Kalau tak senyum, dia jadi macam mana tau? Seolah-olahnya dah jadi macam ikhfa hakiki dah. Sedangkan ni bukan ikhfa hakiki. Ini idgham ma'al gunnah. Bukannya bukan macam tu, salah. Ma dhanantum ay yakhruju. Ruju, ju, dua harakat ma asli. Panjang. Jangan ay yakhruju. Ay yakhruju. Tak boleh, kena panjang. Ay yakhruju. Dua harakat panjang. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Wa dhannu. Dengungkan nun sabdu di sini wajibul gunnah dua harakat. Wa dhannu. Nu mad jaiz munfasil 4 ataupun 5 harakat. Annahum nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan lagi dua harakat. Annahum ma, mim kosong bertemu dengan mim sabdu, idgham mislain, jumpa dengan mim sabdu, terus rapatkan bibir, dengungkan dua harakat. Annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Nuhum minallah. Mim kosong bertemu mim sabdu, idgham mislain saghir sekali lagi, dengungkan dua harakat, rapatkan bibir sekali lagi. Husunuhum minallah. Macam tu.
fa'ata, 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 fa'ata. Fa tak panjang, a tak panjang. Jangan fa'ata, fa'ata. Tak boleh. Fa tak panjang, a tak panjang. Fa'atahumullahu min haitsu. Min nun mati, izhar halki, matikan dengan jelas dan terang. Min haitsu lam yahtasibu. Yahtasibu, bu dua harakat mad asli. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Wa qadhafa fi, wa qadhafa semua pendek, fi baru panjang. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. 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 Okey? Matikan ain, lepas tu ada ba sikit je dekat hujung. Ru'b. Kalau tak boleh juga, macam mana teknik dia, macam mana cara dia, sambung sikit lagi. Ru'ba yukhribun. Lepas tu yukhribuna buyutahu. Macam tu. Okey? Yukhribu. Okey? Yukhribu. Yukhribuna buyutahu biaidihim wa aidil mu'minin. Fa'tabiru ya ulil absar. Yukhribu, jangan baca yakhribu. Ya baris depan. Yukhribuna buyutahum bi'ai. Mim kosong bertemu ba, ikhfa syafawi, dengungkan dua harakat. Tahum bi'aidihim. Him, mim mati, izhar syafawi. Ini mim kosong, ini mim mati. Ini mim kosong, ini mim mati. Faham? Bi'aidihim wa aidil mu'minin. Kalau berhentilah. Kalau sambung mu'minina macam tu. Fa'tabiru. Kenapa kita tak baca fa'tabiru, fa'i'tabiru, fa'u'tabiru? Kenapa kita baca fa'tabiru je? Sebab hamzah wasal pada tengah-tengah kalimah dia tidak berfungsi. Hamzah wasal pada tengah-tengah kalimah dia tidak berfungsi. Fa'tabiru ya, panjang ya, 4 ataupun 5 harakat, mad wajib, mad jaiz munfasil, maaf, mad jaiz munfasil. Ya ulil, ulil. U tak panjang. Kenapa? Sebab ini bukan huruf mad. So, kalau huruf mad panjang, kalau bukan huruf mad tak panjang. Ini huruf mad ke? Bukan. Kenapa bukan? Sebab atasnya ada tanda, ada baris. So, bila ada bulat kecil ni, automatik pendek lah. Ulil. Jangan ya ulil. Salah. Ya ulil absar. Lantunkan pala sughra. Sor. Sor kenapa kena panjang? Sebab ada alif kecil kat sini, mad arid lisukun. Sor. Sor. Macam tu. Baik, selesai. Kemudian ayat yang ketiga, ayat terakhir untuk petang ini. Walaula kataballahu alaihimul jalaa la'azzabahum alaihimul jalaa la'azzabahum fid dunya walahum fil akhirati azabun nar. Walaula, panjang di sini mad jaiz munfasil 4 ataupun 5 harakat. Walaula an kataballah, anka. Jangan walaula anka, salah. Anka, macam tu. Kataballahu alaihimul jalaa.
Jala panjang, mak wajib mutasil 4 ataupun 5 harakat. Jala ala azabahum fid dunya walahum fil akhirati azabun nar. Jangan baca azaban nar. Ba-nya baris depan. Azabun nar. Nar panjang. Kenapa? Sebab ada alif kat sini. Ma'arid li sukun. Nar. Alhamdulillah. Selesai sampai ayat yang ketiga surah Al-Harsh. Okey. So, kita nak ulang semula bacaan kita dari awal. Ayat terakhir untuk surah Al-Mujadilah. Kemudian kita masuk surah Al-Harsh insya-Allah. Baik sahabat-sahabat semua. Ambil nafas. Tenangkan diri. Okey. Jom kita nak ulang sekali lagi bacaan kita satu muka surat penuh bersama-sama insya-Allah. Tetapi tuan-tuan dan puan, sebelum kita sambung, sekali lagi saya nak ingatkan kepada sahabat-sahabat semua, sekarang kita tengah ada promosi bersempena dengan hujung tahun. Masuk tahun baru, 1 hari bulan 1, promosi habis. Promosi ni kita buka bukan seminggu, kita buka dah 2 minggu dah. So, siapa-siapa yang tak dapatkan peluang ini sangat-sangat rugi. Kerana apa? Tuan-tuan dan puan, bayaran nak jadi ahli bukannya ada yuran keahlian bulanan, tetapi yuran keahlian seumur hidup. Sekali sahaja bayar RM280. Tuan-tuan dan puan, kami akan bagi buku, kami akan bagi video. Video bukan satu, bukan dua. Video kita bagi lebih daripada 200 video. Tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya cakap, video bukan kita bagi 2, bukan bagi 20, bukan bagi 12. Tetapi kita bagi lebih daripada 200 video yang kita bagi kepada tuan-tuan dan puan untuk belajar. Kemudian kita bagi nota, kita bagi latihan, kita bagi aplikasi, kita bagi konsultasi seumur hidup. Dan tambahannya sekarang ni promosi, siapa-siapa yang daftar, kita bagi percuma roda tajwid. Habis je promosi, roda tajwid kena beli asing. Dah tak ada percuma dah. Sekarang ni, siapa-siapa nak dapatkan yang nota roda tajwid percuma, daftar sekarang. Nampak nombor telefon sebelah saya ni? Okay, nampak nombor telefon sebelah saya besar-besar saya keluarkan ni? Simpan, kemudian WhatsApp sahaja bagi tahu nak jadi ahli. Okay, WhatsApp bagi tahu nak jadi ahli RM280. Baiklah, insya-Allah kita nak ulang sekali lagi bacaan. Satu muka surat penuh bersama-sama insya-Allah. Baiklah, insya-Allah jom kita mulakan bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'azzabahum fid dunya walahum fil akhirati azabun nar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi begitulah sedikit sebanyak apa yang sama-sama dapat kita pelajari, apa yang saya dapat kongsikan pada hari ini untuk bacaan kita surah Al-Mujadilah ayat 22 dan surah Al-Hashr ayat 1 hingga ayat 3 pada muka surat 545. Jadi sahabat-sahabat semua diharapkan, didoakan supaya sahabat-sahabat semua dapat sesuatu, tidak pulang dengan tangan kosong, habis live ini dapat ilmu, dapat amalkan dalam bacaan Al-Quran kita setiap hari, dapat panjang-panjangkan kepada yang lain ilmu yang kita pelajari pada hari ini, insya-Allah. Baiklah sahabat-sahabat semua, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Semoga sahabat-sahabat semua terus sihat, terus di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan terus istiqamah dalam melakukan perkara-perkara kebaikan walaupun sekecil-kecil kebaikan. Tuan-tuan dan puan, contoh, salah satu contoh sekecil-kecil kebaikan yang kita boleh buat, yang paling sebenarnya kita boleh buat, salah satunya contoh, kalau kita nampak ada orang cakap benda-benda yang tajam dekat atas jalan ke kan, contoh, kita tolong ketepikan, kita tolong buang, kita jangan biarkan je, kita nampak benda tu. Contoh, kita dekat atas jalan ni, kita tengah jalan-jalan, kita nampak ada paku, kita nampak ada skru, contohnya kan. Kita dah nampak, jangan kita biarkan. Tanggungjawab kita, kita alihkan ke tepi. Supaya apa? Dengan cara itu, kita tolak ke tepi sikit je, kita dapat mengelakkan daripada berlakunya kemalangan, berlakunya kecelakaan, kena tayar orang, kena orang terpijak ke, ataupun menghalang laluan ke. Contoh kalau ada ranting-ranting dekat tengah jalan ke kan, kita alihkan ke, sekecil-kecil kebaikan yang kita buat. Tuan-tuan dan puan, salah satunya, apa yang lain kita boleh buat, contoh, kita pergi kedai RM2, kedai RM2, kedai Iko tu kan, kedai RM2, kita beli slipper di kedai RM2 tu, kita letak dekat surau, kita letak dekat masjid ke, untuk orang buat, nak masuk ke tandas dan sebagainya. Contoh, benda tu tuan-tuan buat sekali je, dah lah RM2. Bukannya RM2,000 ke apa ke, RM2. Beli, letak dekat surau ke, letak dekat masjid ke, orang gunakan untuk bersuci, orang sembayang, kita pun dapat pahalanya. Sekecil-kecil amal yang kita boleh buat, kita buatlah insya-Allah. Tak kisahlah apa benda pun. Tuan-tuan lebih tahulah saya rasa. Dah lebih makan garam kan? Dah lebih banyak makan garam.
dah tahu dah apa yang baik, apa yang buruk. Saya cuma mengingatkan sahajalah. Saling ingat mengingati. Baiklah, jadi sahabat-sahabat semua, semoga terus berada di dalam kebaikan, terus berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi saya akan keluarkan nombor telefon kepada sesiapa yang nak jadi ahli cepat Quran, ataupun yang nak dapatkan roda tajwid, ataupun yang nak tanya apa-apa persoalan, mungkin tak faham mengenai Al-Quran dan sebagainya, ataupun nak dapatkan Al-Quran ini, okey, boleh WhatsApp nombor kami 0111-1621-7797. Simpan nombor telefon di bawah. Simpan nombor telefon di bawah sekarang. Okey? Ambil sekarang 0111-1621-7797. Baiklah, insya-Allah sahabat-sahabat semua, saya di kesempatan ini saya nak mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2024. Semoga tahun baru yang akan datang ini menjadikan kita mukmin, menjadikan kita muslim, menjadikan kita insan, menjadikan kita manusia yang lebih baik pada masa yang akan datang, insya-Allah. Segala perkara-perkara yang tidak baik, segala keburukan, segala orang cakap benda-benda yang tak elok lah, semoga kita tinggalkan terus pada tahun ini. Kita berazam untuk menjadi yang lebih baik. Tak kisahlah kalau kita, bukan kalau, memang kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertekad, kita berazam untuk jadi hamba yang lebih baik pada tahun yang akan datang. Kita sebagai pekerja, kita berazam untuk menjadi pekerja yang lebih baik pada masa yang akan datang. Kita sebagai ibu, sebagai bapa, kita berazam untuk menjadi ibu bapa yang lebih baik pada masa yang akan datang. Kita sebagai anak, kita berazam untuk menjadi anak yang lebih baik pada masa yang akan datang. InsyaAllah, semoga Allah permudahkan perjalanan kita pada tahun yang akan datang. Ingat, bertambahnya tahun, bertambahnya usia kita, semakin dekatlah kita dengan kematian. Bukan tak suruh gembira, tetapi kena lebih beringat. InsyaAllah, semoga Allah tuntun jalan kita. Dan sekali lagi saya nak mengucapkan selamat menyambut tahun baru. Semoga kita semua terus berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita terus istiqamah dalam melakukan perkara-perkara kebaikan. Lakukanlah kebaikan, lakukanlah kebajikan walaupun sekecil-kecil kebajikan. Insya-Allah semuanya akan dinilai, akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah sampai di sini dulu. Saya minta ampun, saya minta maaf kalau ada kekurangan, kesilapan sepanjang live kita pada petang ini. InsyaAllah, kalau tak ada apa-apa aral, kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Saya akhiri dengan hadza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran, dan seronoknya cinta Al-Quran. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan,
an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.